Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak lihat aktiviti makmal 2E, iaitu tindak balas asid etanoik dengan etanol. Tujuan, mengkaji tindak balas asid etanoik dengan etanol. Bahan, asid etanoik glasial, etanol mutlak dan asid sulfurik pekat. Radas, bikar, penunu Bunsen, pemegang tabung uji, tabung didih, penitis, rod kaca dan silinder penyukat. Okey, awas ya. Asid pekat yang digunakan adalah bersifat mengakis ya. Dan jangan panaskan campuran dengan kuat kerana etanol mudah terbakar. Okey, prosedur. Langkah pertama, masukkan sebanyak 2 cm padu asid etanoik glasial ke dalam tabung didih. Langkah kedua, tambahkan 4 cm padu etanol mutlak ke dalam asid etanoik glasial tadi. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan etanol mutlak? Okay, etanol mutlak ni maksudnya etanol tulen ya. Langkah ketiga, tambahkan 5 titis asid sulfurik pekat pada campuran dengan menggunakan penitis dan goncangkan tabung didih itu. Langkah keempat, panaskan campuran dengan perlahan dengan nyalaan kecil sehingga mendidih selama lebih kurang 2 hingga 3 minit. Okay, awas ya, asid pekat ini dia mengakis dan jangan panaskan campuran dengan kuat kerana etanol dia mudah terbakar. Langkah kelima, tuangkan kandungan tabung didih tadi ke dalam bikar yang berisi air separuh penuh. Kita isikan air ke dalam bikar, kemudian kita tuangkan hasil tadi ke dalam bikar ini. Okey, hasil ini nama dia adalah etil etanoat ya. Apabila asid etanoik kita panaskan dengan etanol, dia akan menghasilkan ester. Nama dia etil etanoat. Okay, langkah ke-6, rekodkan bau, warna dan juga keterlarutan hasil. Okay, keputusan. Okay, ujian warna. Okay, etil etanoat yang terhasil ini dia tiada warna. Bau pula dia berbau wangi buah-buahan ya. Ester ini dia bau wangi buah-buahan. Kemudian keterlarutan apabila etil etanoat ini kita campurkan ke dalam air. Okey, apa yang akan kita perhatikan adalah dia akan terbentuk lapisan ester. Ini bermaksud etil etanoat ini dia tidak larut di dalam air, dia terapung-apung di atas permukaan air, dia akan membentuk satu lapisan di atas permukaan air. Itu adalah sifat fizik bagi ester. Okey, perbincangan. Yang pertama, namakan tindak balas yang berlaku antara asid etanoik glasial dan juga etanol. Okey, apa nama tindak balas ini? Okey, namanya adalah tindak balas pengesteran. Kerana apabila asid etanoik glasial kita tindak balaskan dengan etanol, dia akan menghasilkan ester. Jadi nama tindak balas ini adalah tindak balas pengesteran. Yang kedua, namakan hasil tindak balas yang terbentuk. Okey, hasilnya adalah ester, kan? Apakah nama ester itu? Namanya etil etanoat. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, etanol kita akan tukar jadi etil. Asid etanoik kita akan tukar jadi etanoat. Jadi nama esternya adalah etil etanoat dan juga dia akan menghasilkan air. Jangan lupa Yang ketiga, bandingkan ketumpatan hasil yang terbentuk dengan air. Ingat lagi tak? Apabila ester ini kita campurkan ke dalam air, apa yang akan berlaku? Ester itu akan membentuk satu lapisan kan di atas permukaan air. Bermaksud etil etanoat kurang tumpat daripada air ya. Yang keempat, apakah fungsi asid sulfurik pekat? Fungsinya adalah sebagai mangkin. Yang kelima, tulis persamaan bagi tindak balas antara
asid etanoik dan juga etanol. Okey, kita ada asid etanoik glasial dalam bentuk cecair. Okey, tambah etanol. Kemudian kita akan panaskan dengan mangkin asid sulfurik pekat. Yang akan terhasil ialah ester, iaitu CH3, COO, C2H5 dan juga air. Nama ester ini adalah etil etanoat. Okey, yang akan bertukar menjadi air adalah OH daripada asid etanoik dan juga H daripada etanol. Yang ini akan menjadi air, ya. Okey, jadi kesimpulan, asid etanoik bertindak balas dengan etanol untuk menghasilkan ester dan juga air. Okey, ya. Baik, jadi sila buat latihan di dalam buku teks uji diri 2.3 muka surat 100 dan latihan di dalam buku kerja muka surat 108. Sekian, terima kasih.